Besok bukan kenduri kahwin. Besok bukan kenduri kahwin untuk kita nak tabal Raja Sehari. Tetapi besok adalah hari pilihan raya untuk kita nak tabalkan. Pertama ialah Ahli Dewan Undangan Negeri di seluruh negeri Johor, khususnya di Parit Yani. Yang keduanya ialah untuk kita nak tabalkan siapakah kerajaan yang bakal memerintah untuk tempoh 5 tahun akan datang di negeri Johor. Kena ingat tuan-tuan, bukan Raja Sehari. Kalau kenduri kahwin, besok saya percaya ramai ada yang buat kenduri kahwin. Kalau kenduri kahwin hanya untuk tabal Raja Sehari, Raja hanya untuk 1 hari. Tetapi pilihan raya ialah untuk menabal sebuah kerajaan, satu kerajaan bahkan memerintah paling kurangnya 5 tahun yang akan datang. Ini sangat penting untuk arah tuju masa depan kita. Ini sangat penting bukan hanya untuk satu keluarga kecil, bagi pasangan yang baru berkahwin yang kemudian diberikan anugerah anak, keluarga yang makin membesar, tetapi pilihan raya ini untuk menentukan arah tuju masa depan keluarga besar bangsa Johor, bangsa Johor. Jadi sebab itu sangat penting untuk tuan-tuan membuat pilihan yang tepat. Sangat penting untuk tuan-tuan masyarakat pengundi bangsa Johor ini membuat pilihan yang tepat. Pilih yang silap ini bermakna bahawa dia akan merosakkan arah dan hala tuju masa depan negeri Johor itu sendiri. Sama seperti mana kalau kita memilih dalam kehidupan kita, apa yang kita nak pilih menjadi keperluan kepada kehidupan kita, kita mesti memilih yang terbaik. Kita tidak boleh memilih yang terburuk, kita mesti memilih yang terbaik. Kalau kita nak pilih, bila kita pergi ke kedai, ke pasar raya, kita nak beli barangan, kita nak beli baju, kita mesti pilih yang terbaik. Yang terbaik ialah dari sudut kualiti, yang terbaik dari sudut harga. Harganya mesti terbaik padan dengan apa yang ada dalam kocek kita. Kita tidak boleh belanja membazir, kita tidak boleh belanja untuk nak menghebatkan diri kita, tetapi kita berbelanja untuk memenuhi keperluan kepada kehidupan kita dan juga keluarga kita. Sama juga kalau kita nak memilih pasangan hidup, kita mesti memilih yang terbaik. Bila kita nak memilih pasangan hidup, kita perlu memilih yang terbaik. Sama ada nak memilih calon suami ataupun calon isteri, kita mesti mencari yang terbaik. Kita tak nak mencari seseorang yang akan menyulitkan kepada kehidupan kita. Kita mesti memahami dia, kita faham akan dia tentang tanggungjawab hidup bersama dalam sebuah rumah tangga. Kita mesti memilih orang yang boleh memberikan kesepahaman antara hubungan suami isteri yang kemudiannya kita nak membina kehidupan keluarga baru. Begitulah dalam kita nak memilih untuk masa depan negeri Johor ini. Kita nak memilih pemimpin, kita nak memilih wakil rakyat, kita nak memilih adun, kita nak memilih sebuah kerajaan. Untuk mereka ini mendirikan kerajaan bagi mewakili kita. Sebab kerajaan ini adalah kerajaan rakyat. Kerajaan yang mewakili rakyat, rakyat mewakilkan mereka besok hari. Hari mengundi ini ialah kita memindahkan kuasa. Kita yang memindahkan kuasa. Hari mengundi, besok undi tuan-tuan ialah memindahkan kuasa tuan-tuan ini untuk calon-calon yang bertanding ini, untuk tuan-tuan berikan kepercayaan untuk mengurus satu-satu dunia dan juga satu-satu negeri. Jadi besok tuan-tuan nak memindahkan kuasa kepada calon-calon dan parti yang bertanding untuk membolehkan kuasa tuan-tuan itu, kuasa tuan-tuan digunakan sebaik-baiknya untuk kehidupan tuan-tuan itu sendiri. Ini memerlukan kebijaksanaan kita nak serah kuasa. Kuasa ada di tangan kita. Kuasa ada di tangan kita. Kita kena serah kepada orang yang mempunyai keamanan, orang yang punya kejujuran, orang yang telah terbukti tentang kejujuran keikhlasan mereka. Ini sangat penting kepada kita semua. Aminul Huda dalam langkah syaratan sampailah kepada peringkat di Johor hilang kuasa, dulu seorang exco kerajaan negeri. Saya percaya kalau
dia mementingkan diri dia, kalau dia mementingkan diri dia, saya percaya bahawa dia akan terus bersama dengan mereka yang telah mengkhianati mandat rakyat pada 2020 yang lalu. Tetapi dia tidak melakukan sedemikian. Kalau dia nak terus kekal sebagai exco kerajaan negeri sebelum ini, saya percaya Aminul Huda akan kekal bersama dengan rakan-rakan yang mengkhianati mandat rakyat, bersama dengan UMNO, bersama dengan PN, bersama dengan BN. Dia boleh melompat, dia boleh mengambil, menerima apa-apa sogokan, tetapi dia tidak melakukan sedemikian kerana dia kembali kepada rakyat. Dia faham bahawa dia mewakili suara rakyat, dia mewakili kuasa rakyat. Rakyat pindahkan kuasa rakyat itu kepada dia untuk mentadbir urus bersama Pakatan Harapan. Dia kembali bersama dengan rakyat sampailah ke saat ini, pada malam ini, yang besok dia menawar diri bagi mewakili Pakatan Harapan sekali lagi untuk tuan-tuan dan kita semua menyerahkan kuasa ini kepada beliau bersama dengan rakan-rakan Pakatan Harapan, PKR dan juga MUDA. Ini calon bagi Dun Parik Yani. Jadi sebab itu tuan-tuan dan saudara-saudara sekalian, bila kita yang bijak memilih ini, kita yang berkuasa, kita dah serah kuasa, mestilah kita serah kepada yang terbaik. Mesti kita mencari orang yang kita ada kepercayaan. Dia sama kalau kita pergi ke pasar, kita nak beli ikan, mesti kita mencari ikan yang terbaik. Ikan yang terbaik bukan semestinya ikan yang mahal. Ikan yang terbaik bukan mestinya ikan yang besar. Walaupun ikan itu kecil, tetapi dia adalah ikan yang segar. Kita nak berbeli ikan, mesti kita beli ikan yang segar. Ikan yang segar kita lihat di kepala dia, di isang dia. Bila kita lihat di isang, kita sudah tahu sama ada ikan itu adalah ikan yang segar ataupun ikan yang busuk.
begitu juga. Dia nilai, itu penting. Soal moral, etika, akhlak, maruah, itu penting. Tapi itu dalam hidup kita. Jaga anak kita, jangan curi. Tapi bila kita pilih orang yang curi bilion, okey, kita pangkah juga. Saya tak lawan dengan MCA, tapi MCA umpamanya Datuk Seri Najib dia sokong gitu juga, Amdul dia sokong juga. Ini soal corruption, soal penghinaan kaum, tak boleh. Saya Melayu, saya belajar Islam, saya tidak fikir wajar bagi manusia hina orang lain. Bahasa dia, agama dia, budaya dia, warna kulit dia, tak boleh. Ya. Sebab itu saya nak Bilal tu kan, Bilal tu Habasyah. Jadi dia hitam kulit dia. Jadi bila sekali Rasulullah dengan sahabat-sahabat, ada sahabat panggil Bilal ni kerana dia dulu hamba abdi, hamba, kemudian dimerdekakan, tapi masih warna kulit dia hitam, tebal bibir dia. Maka sahabat panggil dia, "Ya ibna sauda," hai anak orang kulit hitam. Rasulullah dengar, dia marah, dia tegur, "Jangan sekali-kali hina orang dari segi warna kulit dia." Dia jawab, "Itu ahlil baiti, ahli keluarga aku." Mana orang kulit hitam tebal itu diangkat oleh Rasul sebagai anggota keluarga dia. Itu kita dilatih supaya jangan hina orang kerana warna kulitnya atau kaum dia. Macam mana kita lupa ini semua? Ya. Ini ajaran yang patut sampai kepada kita. Tidak bermakna kita tak boleh tolong Melayu, tak bangga dengan. Saya bangga dengan bahasa saya, budaya. Saya belajar Radat Jali Haji, pandangan pendeta Za'ba. Ini semua sumbangan-sumbangan besar pemikiran budaya Melayu. Tapi pasal apa nak hina orang lain? Ini pendirian yang kita harus ingat. Sebab itu saya dari segi konsepnya tidak setuju dengan bila UMNO cuba salahkan isu kaum. Yang masalahnya zalim, masalahnya rasuah. Perdana Menteri Melayu, Menteri Keuangan Melayu, Menteri Besar Melayu, betulkan yang di atas tu, yang lain akan tergatur. Saya percaya insya-Allah masalahnya bukan DAP pun, masalahnya kita yang izinkan hal-hal yang sedemikian. Jadi oleh itu kita kena betulkan landasan kita. Apa yang kita patut latih? Kerja kuat. Apa dia? Bangunkan ekonomi. Be fair, be adil kepada semua. Adil maknanya janganlah kita bagi orang kaya atau langit kaya, yang bawah tu jadi hamba abdi dia, kuli dia. Ini yang pernah disebut oleh seorang pemikir Islam Indonesia. Dia kata, jangan sambil membangun kita robohkan. Sambil membangun kilang, membangun industri, membangun ekonomi, kita robohkan derajat manusia. Kita anggap mereka ni sebagai kuli dan hamba. Kita tak peduli tentang moral mereka. Penindasan oleh manusia ke atas manusia. Ini kalau kita nak faham betul-betul agama. Ya. Bukan nak pakai hukum sembrono seperti mana yang banyak dibicarakan sekarang. Saudara, terutama yang muda-muda, saya rayu betul-betul. Ambil sikap yang jelas. Dr. Zamil itu dimasukkan sebagai angkatan muda lah, macam Akmal di kalangan kita. Ya. Saya dah memang angkatan lama, tetapi belum tentu dia boleh bersaing dengan saya dari segi jiwa dan semangat bawa perubahan ini. Sebab itu saya katakan, perubahan ini bukan diukur bersama dengan lelaki atau perempuan, muda atau tua, banyak ilmu atau kurang, tapi bermula dengan semangat untuk menjaga kepentingan rakyat, terutama di peringkat bawah. Reformasi ini bermakna itu. In uridu illal islah mastata', yang Quran sebut. Sedaya upaya kita bawa perubahan. Itu yang janji kita. Orang kita janji apa? Saya tak janji langit, saya tak janji macam anak muda dalam masa asmara. Dalam masa asmara kita bermuda, janji masa asmara tu. Ingat kan? Kakak ingatlah dia nampak dia angguk.
Bila janji nak semarak mula-mula, Ling mau pujuk itu Amoy kahwin sama dia, ataupun Mutu dengan Lechmi, ataupun Ahmad dengan Mina. Dia kata, Mina, kalau kamu terima lamaranku, aku akan sediakan singgahsana buat kita berdua dan istana gemerlapan untuk kita menjadikannya sebagai mahligai kita bersama. Aku akan sediakan permaidani dari Parsi, hamparan dari luar sehingga ke kamar tidur kita. Minah pun dengan cinta ni, yalah bang, yalah bang, yalah bang. Baik, kemudian kahwin. Bila kahwin, flat. Tak? Sebab itu bila orang janji, kita kena dengar betul-betul dan kita nilai. Pasal apa tak buat 5 tahun sudah, pasal apa tak buat 20 tahun sudah. Itu. Keduanya, janji itu menasabah tu tidak. Tengok muka yang janji itu. Kamu nak jaga perut kamu ke? Kamu nak kaya diri kamu ke? Ataupun tengok kamu dah kayakan isteri kamu, kemudian anak kamu, kemudian menantu kamu. Kita ni sedih lah. Ya, tragedi lah bagi negara kita. Lantik orang ni jaga anak-anak dia. Lantik orang ini jaga menantu dia. Lantik orang ni jaga anak dia. Jadi isteri dia, isteri tu tahulah kan. Jadi sampai bila nak jaga kamu rakyat ni? Lambatlah. Inilah sebab mengapa corak sikap pimpinan tu harus jelas. Apapun politik ini dan pilihan raya tidak lain daripada memilih satu sistem, satu pimpinan dengan dasar yang jelas. Angkat balik. Saya yakin macam Raja Ali Haji kata dalam negara Johor, Riau, Linggi tadi, syarat dia ada maruah, dan bila jadi kerajaan itu jangan maharaja lela, ikut nafsu, tanah orang, harta orang, projek, bala disapu oleh pimpinan. Itu maknanya maharaja lela. Bila berlaku maharaja lela, akibatnya malapetaka bagi negeri. Bila rakyat sudah sombong, sudah curi wang, sudah ambil semua untuk dia, YMDB bilion-bilion, okey. Bagi perempuan sana, bagi perempuan sini, ambil duit kerajaan, okey. Bala hilang, okey. Itu maharaja lela. Akibat dia malapetaka. Rakyat dapat banjir. Ya, dapat juga. Banyak air datang. Jadi mudah-mudahan kita ingat. Saya harap dia Saifuddin Nasution mau dah ada. Saifuddin ni masa jadi menteri pengguna dulu. Ya. Maknanya apa? Maknanya boleh dia runding dengan syarikat kaya pun dia runding. Tengok macam mana keadaan, cari jalan selesai. Bukanlah kita kata dia tak ada alasan, memang betul. Tapi sekarang menteri jawab apa? You tak faham ke? Sekarang harga bijiran mahal, makan ayam mahal, racun mahal, baja mahal, tak tahu ke? Sebab itu harga barang naik. Saya kata sebab apa mahal? Sebab Ukraine lawan Rusia. Rusia langgar Ukraine, jadi semua jadi mahal. Kepala otak engkau. Ukraine lawan Rusia, you tahu, baru 2 minggu. Harga barang naik sudah 2 tahun. 1 tahun lah lebih teruk, 6 bulan lagi teruk. Ini dia bagi tahu kita, Rusia lawan Kuwait. Dia ingat kita bodoh. Kita bukan ahli UMNO. Jadi kena cerdik sikit. Jadi saudara, saya harap saudara boleh dengar betul-betul pandangan Saudara Saifuddin dalam perkara ini, dan tentu Dr. Zamil akan berucap juga. Dah berucap ke Zamil? Belum. Tak dengar dia betul-betul. Kalau dia bagi ulasan betul-betul dia nak buat apa. Tak mau cerita-cerita lain. Kamu naik menang 12 hari bulan ni, saya kata ucapan pertama saya nak bagi tahu di dewan tu, kamu sebut 1, 2, 3, 4. Bagi kopi itu kepada Kemal dan hantar ke saya. Ucapan tu. Silap jaga. Tapi saya yakin, sebab tu saya berani cakap macam ni. Yakin dengan keupayaan dia.
Sekian, terima kasih. Reformasi. Lawan tetap. Lawan sampai. Benar. Membujur lalu melintang. Patah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Seri